ahli mafhum hadis. Sebab kita kalau kita orang mengaji agama ni, salah satu ilmu yang kita mengaji ilmu usul fiqh. Usul fiqh ni nak faham dalil Quran, dalil hadis ni, ada dua kaedah yang nak memahami, yang asas lah, nak memahami apa yang ada dalam Quran, dalam hadis. Pertamanya mantuk. Mantuk ni maksudnya apa yang tertulis dalam Quran dan hadis tu, itu dia. Kan? Ya, contoh macam ayat tentang pengharaman balik bayar. Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Diharamkan ke atas kamu darah bangkai mayat, bangkai darah, alaikumul maitah, bangkai, waddam darah, walahmul khinzir, daging khinzir. Ini jelaslah Quran. Allah haramkan. Jelas. Tak boleh nak takwil-takwil lah. Tak boleh. Kita nak pusing macam mana pun, pengharaman dia jelas. Itu mantuk. Tapi mafhum, itu dia. Yang difahami daripada dalil yang mantuk itu, itu dia. Maknanya kalau daging babi pun haram, babi itu bukan babi itu bukan daging saja kan. Ada kulit dia, ada bulu dia, ada lemak dia, ada tulang-tulang dia, tulang belulang dia kan. Itu pun adalah haram juga. Itu maknanya mafhum kat situ yang kita faham. Dan mafhum tu pun dia ada dua. Mafhum muwafaqah, mafhum mukhalafah. Mafhum muwafaqah, mafhum yang difahami yang sama dengan apa yang ada dalam mantuk. Maksudnya haram daging babi, maka haram juga segala juzuk babi. Atau mafhum muwafaqah. Mafhum mukhalafah apa dia? Yang terbalik kita faham. Maknanya selain daripada babi tak haram. Selain daripada babi. Tapi dia ada pula tersekat pula. Yang selepas-selepas tu jadi tersekat pula. Jadi tak boleh baca sampai lahmul khinzir je, kena baca depan ni. Itu dia. Jadi kat sini apa yang kita faham? Nabi kata, Nabi memberi keuzuran kepada seseorang menangguh amal ibadah dia sampai usia dia 60 tahun. Itu mantuk. Mafhum dia, Allah Ta'ala memberi kelonggaran kepada seseorang menangguhkan amal ibadah dia. Maksudnya kalau dia nak sembahyang jemaah ke, nak apa ke, benda-benda yang berbentuk ibadah, benda-benda yang berbentuk ibadah sunat, contoh sembahyang jemaah, sembahyang tarawih, majlis ilmu, puasa sunat, sedekah, boleh tangguh lagi sebelum 60, boleh tangguh lagi, tak apa, Allah Ta'ala pun faham. Itu mafhum muwafaqah. Mafhum mukhalafah apa dia? Yang sebaliknya, mana kalau umur kita dah 60 masih lagi kita bersifat menangguh-nangguhkan amal ibadah, sama ada yang wajib ataupun yang sunat, maka Allah Ta'ala tidak lagi menerima keuzuran itu. Itulah dia mafhum mukhalafah tadi. Itu cerita dia. Maka kita pergi kepada syarah keterangan hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Allah SWT masih memberikan ruang kepada seorang untuk berkata, jikalau umurku panjang, sempatlah aku berbuat amal ibadah. Apabila ia mati sebelum mencapai umur 60 tahun. Tetapi bagi orang sudah mencapai umur 60 tahun ke atas, uzaran itu sudah tidak diberikan lagi. Ini dia. Inilah mafhum dia yang kita faham. Maksudnya kalau orang tu meninggal muda, Allah Ta'ala beri peluang. Dia muda lagi, tak sempat nak apa-apa, nak boleh terima. Meninggal awal, macam sahabat tadi kan, 47 dah meninggal. Allah Ta'ala beri beri lagi kelonggaran. Beri lagi kelonggaran. Tapi tengoklah apa yang tulis ni. Jikalau umurku panjang, sempatlah aku berbuat amal ibadah.
Dia ada azam. Dengan syarat ada azam nak buat kebaikan. Ingat esok pension nak pergi sembahyang, nak pergi masjid lah, jadi ahli masjid, contoh. Tapi tak sempat. Azam ada, tapi tak sempat kerana ajalnya sudah sampai. Maka Allah Ta'ala beri golongan. Itu dia. Tapi bagi orang sudah mencapai umur 60 tahun ke atas, keuzuran itu sudah tidak diberikan lagi. Sepatutnya orang yang menjangkau usia 60 tahun ke atas, jiwanya telah berubah, pemikirannya tajam, pembawakannya lebih dewasa, sehingga nampaknya dia lebih berwibawa dan lebih disegani, baik dalam kelompok keluarganya maupun dalam lingkungan masyarakatnya. Bila sebut benda ni, teringat kita kisah Pak Ma'un. Memang teringat kumpul. Sebab Pak Ma'un ni dalam lingkungan 60 lah ni, tua dah, rambut dah putih kan, tapi masih ada jiwa, ada sampai terdamak menipu isteri sendiri dan anak dia. Anak tu tak boleh jalan pun, tapi isteri tu ditipunya, konon-konon ada syarahan. Kalau sekarang ni, isteri sekarang mesti dia minta, mana Melan ada, Melan ceramah, siapa ceramah, ustaz mana ceramah, tidak. Ada tak gambar dia? Buat sini, tunjuk forward kat saya, bang, kalau ustaz saya tengok siapa ceramah. Tapi dulu mana ada handphone kan, pandai dengan kon macam perli aku pakai kon lah. Tapi saya bawa kot betul nak pergi ceramah. Pak Ma'un pakai kot berlakon nak dengar syarahan, berlakon. Sebenarnya pakat lah dengan kawan dia kat tengah jalan ni, pakat dah. Siap kawan dia prepare baju lagi tengah jalan. Ini dia. Patutnya usia 60 tu dah tak fikir. Bukan tak boleh berhibur, boleh. Jangan kata hiburan tu salah. Hiburan tak salah. Kalau tuan-tuan, anak-anak kita ada beli kaset, kaset-kaset dulu lah, kaset-kaset nasyid dan harmoni kan. Dalam kaset tu dekat kulit dia mesti tulis, dia kata hiburan itu tidak salah, tetapi salah memilih hiburan itulah membawa kita tersesat jalan. Saya ingat lagi kalam-kalam perkataan. Jadi hiburan tak salah. Tak salah. Macam sahabat kita, untuk Bilal kita, Syizri pakai, salah pakai tanjak, tak salah kan? Sebab tanjak ni pakaian orang Melayu, hang tuah bersaudara. Inilah pakaian mereka sebagai pahlawan, tanjak. Dan tanjak pun macam-macam jenis. Kalau untuk Bilal kita pakai tanjak dendam tak sudah, ni tanjak orang Islam ni. Tuan Bung pakai tanjak dendam tak sudah. Standard tu. Yang Tuan Bung mesti pakai tanjak. Kalau sultan kita, Sultan Perak lain lah tanjak dia, lain. Sultan Bahar lain. Sultan Johor yang tak pakai tanjak. Kerana dia dimahkutakan, bukan ditabalkan. Itu cerita dia lah. Bayarlah kita korek lebih kan. Faham macam tu je. So, orang mungkin kita akan bertanya kan, sultan lain semua pakai tanjak, ada pakaian dia. Tempoh Sultan Johor tak pakai tanjak, pakai baju macam baju panglima askar. Apa hal? Pasal dia dimahkutakan, bukan ditabalkan. Sultan-sultan, raja-raja yang besar Negeri Sembilan semua ditabalkan. Tapi Sultan Johor dimahkutakan. Tak ada disebut Sultan Johor dia tak pakai. Istiadat pertabalan Sultan Johor tak ada. Tapi kalau Sultan Johor istiadat kemahkotaan, dia mesti dipakaikan mahkota. Itu cerita dia lah. Tu dia tak salah pakai tanjak ni. Tak salah. Bukan salah tanjak. Kalau ada orang bertanjak buat perangai, bukan salah tanjak. Kalau ada orang pakai serban merompak, bukan salah serban.
Salah serban je. Kalau ada orang pakai serban contoh